Kita ni tak boleh nak cross border on road disebabkan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya dengan isteri mengembara berbasikal bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 saja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. So, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Baik, daripada episod yang lepas, saya ada ceritakan tentang macam mana saya dengan Ustazah survive balik daripada Old Bagan. Walaupun agak seram juga cerita dekat sana, tapi Alhamdulillah kami survive balik ke rumah Tuan Tajul. Okay, so sampai dekat rumah Tuan Tajul, masa tu Colonel Yasin pula dia ajak untuk tidur dekat rumah. Colonel Yasin ni dia adalah Defense Attaché dekat Kedutaan Malaysia dekat Yangon ni. So dia ajak untuk saya dengan Ustazah untuk tidur dekat rumah dan buka sama-sama dan solat tarawih bersama-sama lah. Dan masa tu saya dengan Ustazah tak ada masalah, dan saya cakap dengan Tuan Tajul, Tuan Tajul pun tak ada masalah, dan dia akan hantarkan kami ke rumah Colonel Yasin ni. Dan masa tu saya tanya Amirul, dia masih ada kat mana, dan mereka ni masih ada dekat dalam hotel lah. Dan masa tu hanya saya dengan Ustazah saja yang pergi ke rumah Colonel Yasin ni. Baik, so bila sampai dekat rumah Colonel Yasin ni, saya dan Ustazah berkenalan dengan isteri dia, Kak Kam. Masa tu kami merancang untuk nak buka bersama-sama lah. Dan masa tu Kak Kam ni dengan Colonel Yasin ajak Amirul dan Aiman pun buka bersama-sama dengan kami. Dan saya bersembang lah dengan Colonel, dan Ustazah bersembang dengan Kak Kam masa tu. Dan Adilah dia bantulah Kak Kam untuk sediakan juadah berbuka. Dan masa tu Ustazah ni dia jumpa satu harta karun Kak Kam ni, okay, iaitu buku resepi. Masa tu dia jumpa, okay, buku resepi tu Kak Kam cakap umur dia lebih tua daripada umur kami. Okay, kat situ dia ada resepi mini mutabak, dia ada nasi ulam, ada resepi ikan siakap, pili api, mayonis, semua benda. Kadang-kadang ada resepi yang tak pernah dengar juga kan. So itu harta karun Kak Kam lah yang kami jumpa. Dan masa tu Adilah ditangkap gambar dan kami sama-sama tolong masak lah. Dan masa tu saya pun ajak Amirul dengan Aiman ni untuk datang sekali. Dan masa tu kami berbuka bersama-sama dengan mereka, dan kami berbincang jugalah. Kami merancang untuk nak buat flag off. Masa tu Amirul dia cakap dengan Colonel Yasin ni, macam mana kita nak buat majlis flag off. Dan Colonel Yasin kata tak ada masalah, insyaAllah dia akan uruskan majlis flag off untuk kami lah masa tu. Dan masa tu selepas kami berbuka, kami solat maghrib. Lepas solat maghrib tu kami sambung makan lah. Dan masa tu lah kami sambung cerita dan kami buka cerita macam mana kami nak buat satu flag off, dan yang kedua macam mana kami nak cross border. Masa tu Amirul cakap dengan saya, kita ni tak boleh nak cross border on road disebabkan ada tunjuk perasaan Manipur Rebel dekat di antara border Moreh dengan Tamu, tempat yang kami nak cross. Dan masa tu kami ada problem sebab tinggal lagi seminggu je lagi kami punya visa dah nak expired. So kalau expired, kami tak boleh lagi nak cross tu. So kami ada masalah lah. Dan saya cakap, Mirul, macam mana nak tahu border tu dah buka ke belum? Dan dia contact dengan tourist agent dekat Myanmar ni lah untuk tanya adakah dah buka ataupun belum. So tunggu memang tak buka-buka lah. So kami agak panik juga pada waktu tu. Dan masa tu pun kami bincang dengan Colonel masa tu, dengan Amirul, apa solution yang terakhir untuk kami nak cross border pergi ke India. Masa tu kami nak pergi ke Calcutta. Dan masa tu Amirul dia keluarkan dengan idea, dia kata kita naik flight lah. Itu cara terakhir untuk kita keluar daripada Myanmar ni secepat mungkin lah. Sebab kalau kita overstay, kita kena denda. Kalau kami tak keluar daripada Myanmar ni, akan kena bayar, ataupun kami kena tambah lagi 1 bulan stay dekat Myanmar ni, which is kami tak nak lah. Itu benda yang terakhir yang kami akan buat. Masa tu Amirul dan Aiman plan untuk beli tiket untuk kami keluar daripada Myanmar ni. Dan masa tu Amirul dia check dekat Skyscanner, memang agak mahal dia kata untuk 4 orang ni. So kita masa tu tanyalah berapa duit yang kita ada, dan tak cukup lah sebenarnya, memang mahal lah. Sebab kami wajib beli 2 hala, kami tak boleh beli 1 hala je. Kami kena beli pergi dan balik. So benda tu adalah satu masalah lah.
lah untuk kami kan. 4 orang pergi saja pun belum tentu kami boleh bayar. Ini pula nak pergi dan balik lah. Dan lepas tu Amirul cakap tak apalah, dia akan pergi ke kaunter ataupun dia pergi ke office flight ni untuk dia tanyalah macam mana nak dapatkan satu hala je dan sebagainya. Okay, dalam masa yang sama kita bincang lah macam mana majlis flight off. Maksudnya kita flight off, kita terus naik flight dan kita akan terus masuk ke India. Bila lepas maghrib tu, kami solat isyak dan solat tarawih bersama-sama. Masa tu saya jadi imam lah. Dia agak mudah juga nak jadi imam pada waktu tu, sebab dekat dinding bilik solat rumah Colonel ni dia ada surah-surah pendek yang saya just tinggal baca je surah-surah tu untuk kami solat tarawih 8 rakaat lah. Dan selepas tu kami sambung moreh dan sambung sembang lah masa tu. Dan Amirul dia tanya, duit kita ni tinggal berapa kan? Amirul tinggal berapa, Aiman tinggal berapa, saya dengan Ustazah tinggal berapa. So kita bahagikan kat tengah, kita akan beli flight tiket lah. Ini ya duit yang terakhir yang kita ada untuk kita nak beli flight tiket. Dan masa tu Colonel dia just dengar je perbualan kami lah. Dan masa tu saya tanya pada Amirul, sekarang ni dia dah duduk sebulan, dia duduk dekat hotel tu, berapa harga dia? Dia kata agak mahal juga. Dan saya cakap macam mana nak bayar. Dan ada berita gembira, dia kata ada seorang NGO orang Myanmar ni yang pernah duduk dekat Malaysia dulu. Beliau ni bantu Amirul dengan tim ni untuk buat syuting dekat Yangon ni. Dan dia offer kepada Amirul, dia kata berapa harga sepanjang dia duduk kat hotel ni dan dia bayar semua. Dan masa tu saya tanya lah, tak nak bayar untuk saya sekali ke? Maksudnya claim lah. Dan masa tu dia kata masukkanlah sekali. Saya kan duduk seminggu dekat hotel tu dan saya punya pun boleh dapat claim juga. So rezeki lah. Masa tu dia memang nak bantu betul kan. Dan Alhamdulillah, maksudnya Amirul dia duduk almost 1 bulan dekat Yangon tu secara percuma lah, sebab dia bantu oleh NGO tu. Dan NGO tu pun dia kata dia sangat terhutang budi dengan orang Malaysia, sebab dia duduk Malaysia dulu. Orang Malaysia banyak bantu dia. So dia nak balas budi, nak bantu kami dekat Yangon ni. Alhamdulillah. Dan pada keesokan harinya Amirul dengan Aiman dia pergilah cari tiket. Dan pada sebelah petang tu kami kontak lah macam mana dapat tak tiket nak pergi ke Kolkata ni. Dan dia kata Alhamdulillah dapat tiket. Dan dia kata ada cerita yang best juga yang berlaku masa dia nak beli tiket flight Biman Airline. Biman Airline ni adalah Bangladesh punya flight. Sepatutnya kan 2 hala, dan Alhamdulillah dia dapat 1 hala untuk 4 orang. Dan dapat murah lah, dapat paruh harga lah kan, sebab 1 hala kan, dan dengan luggage sekali. Dan masa tu dia kata owner kepada Biman Airline punya yang dekat Yangon ni, dia baru masuk Islam. So dia kata dia nak mudahkan urusan kami, dia nak bantu kami pada waktu tu. Dan dia bagi tambahan luggage untuk kami lah. Dan masa tu Amirul kata, Mat, kau dah kena kurangkan dah luggage ni, barang-barang ni semua kan, sebab lagi berat barang kita ni, lagi mahal kita nak kena bayar. Dan masa tu saya dengan Ustazah ni buka lah beg kami kan, apa benda yang kami nak kena kurangkan. Dan masa tu kami buka tayar, kami keluarkan banner semua, kami tinggalkan dekat Myanmar. Kami bagilah siapa yang main basikal ni, Ana ambil lah tayar kan. So tayar spare pun kami tinggal. So memang bawa hanya benda yang sangat-sangat perlu je. So stok-stok makanan semua kami tinggalkan, kicap, bawang, beras semua, sebab kita akan cari balik dekat India lah. Dan kita timbang berat kita semua tu, masih lagi tak cukup duit kami nak bayar lah. Masa tu kami calculate ada lagi 1,200, lagi 1,200 ringgit lagi untuk nak cover kami punya tiket flight. Dan masa tu Colonel Yasin ni dia hulurkan satu sampul kepada kami lah. Dan masa tu Amirul kata, ni untuk apa ni Colonel? Colonel cakap, ini daripada saya. Masa tu dia bagi satu sampul yang dalam tu ada duit lah. Masa tu Amirul cakap, tak payahlah kan, tak payah susah-susah, InsyaAllah kita akan cari jalan lain kan. Masa tu kita dah contact family, kita dah contact kawan. Memang masa tu nak pinjam, cakap kami nak pinjam dulu, kalau ada duit nanti kami akan bayar balik lah. Memang desperate sangat masa tu. Dan masa tu Colonel Yasin dia hulurkan. Dan masa tu Amirul cakap, tak apa. Masa tu apa yang Colonel cakap ni menyebabkan kami sebab lah. Masa tu Colonel cakap, you all ni saya dah anggap sebagai anak, dan saya rasa ini tanggungjawab saya untuk nak bantu you all teruskan perjalanan. Masa tu agak sebab juga dengar bunyi apa yang Colonel Yasin ni cakap. Walaupun dia adalah defense attaché, dia menangis, dan kami pun sebab lah, sebab ada orang yang kita baru je kenal tapi nak bantu kami pada waktu tu. Dan Alhamdulillah dapat sedikit duit daripada Colonel Yasin ni, Alhamdulillah. Dan kami terus proceed dengan flag off. Dan masa flag off tu kami dah siap-siap lah bawa basikal kami kan. Kami bawa dengan barang-barang kami semua complete set dekat kami punya basikal tu untuk majlis flag off. Dan waktu flag off kami buat dekat kedutaan Malaysia dekat Yangon ni lah. Dan masa tu Colonel Yasin ni dia suruh datang ke office dia dulu. So kami pun masuklah ke office dia. Dan waktu dekat office tu kami pun ucap minta maaf banyak-banyak dan ucap terima kasih kepada Colonel Yasin sebab bantu kami sepanjang kami dekat
Yangon ni bersama dengan Tuan Tajul semua. Dan masa tu Colonel Yassin dia hulur lagi satu sampul. Dan kami terkejut lah, sampul apa lagi ni kan. Dia kata ini adalah daripada semua staf kedutaan. Dia kumpulkan duit, siapa yang nak menyumbang, dia kumpulkan duit dan dia nak bantu lagi kami. Dan masa tu lagilah kami rasa terharu sangat. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, duit cukup untuk kami masuk ke India. Ramai 4 orang dengan semua luggage, Masya Allah. Masa tu memang rasa sangat bersyukur. Kami rasa macam kami kena teruskan juga pengembaraan ni sebab ada ramai orang dah bantu, ramai orang dah menghulurkan duit, ramai orang dah bantu dari segi tenaga. So kami perlu teruskan pengembaraan ni. Kami terus mencari hikmah, insyaAllah, demi masyarakat, untuk kita sebarkan kebaikan dalam pengembaraan ni dan membuktikan bahawa masih ramai lagi manusia yang baik dekat atas muka bumi ni yang bantu kita di saat kita memerlukan. Masya Allah, Tabarakallah. Dan kami terus proceed dengan majlis flag off. Dan selepas flag off, kami dihantar oleh Tuan Aiman terus pergi ke airport. Dan masa tu kami memang rush lah. Kami buka beg kami semua, kami balut basikal kami dengan bubble wrap semua, dengan plastik wrap semua, sebelum kami masuk ke dalam kapal terbang untuk pergi ke Kolkata masa tu. Dan waktu tengah packing tu, tiba-tiba nampak daripada jauh Colonel Yassin ni dengan Kak Kam ni datang. Dan mereka ni pula bantu kami untuk nak balut kami punya basikal. So kami dah rasa macam Colonel Yassin dengan Kak kami sebagai macam mak ayah kami lah dekat Myanmar ni, yang bantu kami daripada awal sampai habis penggambaraan kami dekat Yangon ni. Masya Allah, Tabarakallah. So masa tu kami pun say goodbye kepada mereka sebelum kami masuk ke dalam flight. Bila kami naik flight tu, kami singgah ke Dhaka. Dia ada transit ke Dhaka sekejap untuk kami tukar flight masa tu. Daripada Yangon dia pergi ke Dhaka, Dhaka baru dia pergi ke Kolkata. So waktu turun tu kebetulan adalah waktu berbuka puasa. Dan masa kat dalam flight tu memang kami dah dapat makanan untuk berbuka dah. Okay, sebab Biman Airline ni kan Bangladesh punya, so dia komponen Muslim lah. Dan masa tu kami dah ada makanan untuk berbuka. So kami berbuka masa tu dan barulah kami masuk ke India. Okay, dan masuk ke Kolkata ni adalah satu culture shock yang sangat besar untuk saya. So, InsyaAllah saya akan cerita Kolkata ni pada episod yang akan datang, InsyaAllah. Okay, sedikit hikmah daripada saya. Baik, jika kita letakkan harapan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Jika kita letakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hantar manusia untuk bantu kita. Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.